Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Wan Aju Asok bin Hashim daripada Kolej Motivasi Gudang. Tajuk kajian saya ialah persepsi peserta terhadap pelaksanaan dan keberkesanan program usahawan komuniti 2022 Lady Mobile Spa dan juga Museum Mobile Salon di Kolej Motivasi Gudang. Seterusnya kita akan ke bab pengenalan. Program Keusahawan Komuniti PKK tahun 2021 dengan pelibatan sebanyak 48 buah kolej komuniti telah berjaya dilaksanakan dengan mencatat pencapaian sebanyak 705 peserta yang dilatih dalam 50 program. Justru dengan kejayaan ini, PKK akan diteruskan bagi tahun 2022 di bawah peruntukan Kepulauan Wang COVID dengan pelibatan semua kolej komuniti. Pada tahun 2021, Kolej Motivasi Pasir Gudang melalui PKK telah melaksanakan kursus berkaitan bidang kulineri. Oleh itu, sekali lagi pada tahun 2022, kertas kerja yang dihantar adalah berkaitan kursus kluster kecantikan dan rambut, iaitu kursus Ladies Mobile, Spa dan Museum Mobile Salon. Kursus ini bertujuan untuk membantu golongan komuniti setempat yang terkesan akibat COVID-19 ingin menambah pendapatan dan ingin mencuburi bidang perniagaan secara mobile. Seterusnya, penyataan masalah. Hasil daripada temubual peserta komuniti setempat, didapati mereka kekurangan ilmu pengetahuan, kemahiran dan ilmu keusahawanan. Ini kerana mereka tiada ilmu, tidak tahu cara memulakan perniagaan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memulakan perniagaan. Menurut penulis tahun 2020, keperluan kemahiran keusahawanan ini adalah sangat penting, terutamanya bagi bakal usahawan yang ingin membangunkan serta mengembangkan sebuah perniagaan. Kesedaran masyarakat setempat berkenaan dengan perniagaan secara mobile adalah berada pada tahap yang minimum. Ramai lagi yang tidak tahu potensi perniagaan ini lebih meluas dan mendapat permintaan yang tinggi. Menurut Nurafida Ismail tahun 2016, perniagaan mobile yang mempunyai ciri seperti keperluan modal yang kecil, masa yang fleksibel, perkhidmatan yang terus ke rumah anggota atau pelanggan dan kos perkhidmatan yang murah. Oleh sebab itu, pegaji ingin mendapat maklum balas agar pelaksanaan dan keberkesanan program ini dapat dilaksanakan dan memberi impak yang positif kepada peserta-peserta yang terlibat. Seterusnya kita akan tengok objektif kajian. Kita ada 3 objektif kajian. Yang pertama, melihat tahap pelaksanaan PKK. Yang kedua, melihat tahap keberkesanan PKK dari aspek peningkatan pengetahuan dan kemahiran sebelum dan selepas PKK para peserta yang terpilih. Dan yang ketiga, untuk melihat tahap keberkesanan PKK dari aspek perkembangan kerjaya sebelum dan selepas PKK para peserta yang terpilih. Seterusnya, kerangka kajian. Kajian ini adalah berbentuk kuantitatif dan dianalisis secara deskriptif menggunakan SPS versi 23. Dalam mencari nilai min tahap keberkesanan PKK, tahap keberkesanan PKK dari aspek peningkatan pengetahuan dan kemahiran sebelum dan selepas PKK para peserta yang terpilih, serta tahap keberkesanan PKK dari aspek perkembangan kerjaya sebelum dan selepas PKK para peserta yang terpilih. Selain itu, kajian melihat tentang peratusan perbandingan peserta PKK Ladies Mobile dan Spa dan Muslimah Mobile Salon yang berjaya menjalankan perniagaan. Persebelahan kajian ini terdiri daripada 30 orang peserta yang terdiri daripada 15 peserta PKK Ladies Mobile dan juga 15 peserta bagi PKK Muslimah Mobile Salon. Soal sidik yang digunakan bangunkan diaplikasikan dan diubah sesuai berdasarkan borang penilaian khusus yang dibangunkan oleh bahagian kompetensi Jabatan Pengajian Politik dan Kolej Komuniti. Soal sidik terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, bahagian A meliputi maklumat demografi. Bahagian B meliputi tahap pelaksanaan program PKK. Bahagian C meliputi tahap keberkesanan program PKK. Dan kesemua bahagian B dan C diukur menggunakan bawaan soal sidik yang terdiri daripada 4 skala Likert, iaitu skor 1 lemah, skor 2 sederhana, skor 3 baik dan skor 4 amat baik. Seterusnya kita akan tengok dari segi keputusan dan perbincangan. Hasil pada analisis item bagi pelaksanaan PKK, kita dapati hasil keputusan analisis soal sidik pelaksanaan PKK menunjukkan min purata keseluruhan adalah 3.8055 yang menunjukkan skor min purata keseluruhan yang tinggi. Ini kerana penyampaian isi kandungan mencapai objektif
Cara penyampaian menarik, kandungan fikir yang teratur, tempat fikir yang sesuai, penyampaian jelas dan difahami, serta masa dan tempoh PKK mencukupi menunjukkan skor min yang tinggi. Ini menunjukkan kesemua peserta PKK berpuas hati dengan pelaksanaan PKK ini, yang mana ia akan menjadi penanda aras bagi pelaksanaan PKK di masa akan datang. Seterusnya kita akan tengok keputusan dan perbincangan berkaitan dengan hasil keputusan analisis soal sidik terhadap keberkesanan PKK daripada aspek peningkatan pengetahuan dan kemahiran bagi peserta Ladies Mobile Spa dan Muslimah Mobile Salon. Kesemua aspek yang dinilai menunjukkan skor min yang tinggi selepas pelaksanaan berbanding sebelum pelaksanaan PKK dengan skor purata min 1.79 meningkat kepada 3.88. Ini menunjukkan respon yang sangat positif daripada para peserta yang mana telah mengikuti PKK. Tahap pengetahuan dan kemahiran mereka terhadap program ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan seharian mereka untuk menjadi seorang usahawan maupun bekerja dalam bidang berkenaan. Seterusnya, kita akan tengok hasil keputusan analisis soal sidik terhadap keberkesanan PKK daripada aspek perkembangan kerjaya bagi peserta Ladies Mobile Spa dan juga Muslim Mobile Salon. Jika dilihat, perbezaan skor min sebelum dan selepas menunjukkan perbezaan yang ketara, di mana selepas pelaksanaan PKK, skor min adalah tinggi, iaitu 3.96 berbanding sebelum pelaksanaan PKK 1.69. Ini menunjukkan para peserta mampu membuka perniagaan sendiri atau bekerja dengan orang lain dan mengembangkan perniagaan yang sedia ada hasil daripada skill dan pengetahuan yang diperolehi daripada PKK ini. Seterusnya, impak kajian. Yang pertama, kursus PKK haruslah diteruskan mengikut kluster yang lain agar masyarakat setempat memperolehi pengetahuan untuk mempelbagai bidang perniagaan dan selari dengan permintaan pasaran. Yang seterusnya, kajian pelaksanaan PKK membolehkan penambahbaikan terhadap pengisian, tempoh masa, kaedah pelaksanaan dan lain-lain dapat dilaksanakan di masa akan datang. Yang terakhir sekali, kebanyakan peserta yang mengikuti kursus PKK telah menjalankan perniagaan dan bekerja dengan orang lain sesuai dalam bidang dipelajari. Ini menunjukkan program PKK 2022 memberi impak yang sangat baik kepada komuniti setempat yang ingin mencuba diri dalam bidang keusahawanan. Seterusnya boleh diteruskan pada tahun akan datang. Sekian, terima kasih.